Jangan dah 2 minggu 3 minggu baru nak qada sunat subuh. Tanya pasal apa ni? Sunat subuh bila? 5 minggu lepas tu dia Jadi sebenarnya sunat subuh ni kira yang paling elok terbit matahari nanti kita buat isyraq atau duha, kita qada. Sama dengan tahajud tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terlepas tahajud, jadi kebiasaan supaya tahajud jangan tertinggal kat kita. Kita qada. Sebab Nabi qada tahajud. Dua benda yang kena buat, witir dan sunat subuh tu kena jaga betul. Summa ansarafa Summa ansarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadani usalli. Kemudian berpaling Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang akan aku bangun itu kerana hendak ditegahnya atau disergahnya. Fawajadani usalli, maka mendapatkan aku hendak sembahyang. Dia nak datang, bila dia habis bangun, habis sembahyang subuh, dia pergi sembahyang, Nabi duk perhati dia, macam seolah Nabi macam nak larang dia. Faqala mahlan ya Qais, mahlan ya Qais asalatani ma'a. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti wahai Qais, apakah kamu berdiri? Adakah dua sembahyang pula serta subuh ini? Macam mana kamu boleh sembahyang ni? Dua sembahyang lepas subuh tak ada 2 rakaat ni. Kamu nak sembahyang apa? Macam itulah bahasa kita. Siapakah yang menyuruh kamu yang demikian itu? Faqultu ya Rasulullah, inni lam akun raka'atain fajr. Faqala fala idzan. Kataku bagi menjawab pertanyaan Rasulullah SAW itu, ya Rasulullah, bahwasanya hamba ini bukan hendak mengerjakan sembahyang fardu atau sunat lain. Hanya tadi hamba ada sembahyang 2 rakaat sunat fajar, maka tadi tiada hamba ada sembahyang 2 rakaat sunat fajar, maka inilah pendirian hamba ini hendak membayar yang 2 rakaat itu. Tadi saya tak dapat sembahyang, yang inilah saya nak sembahyang balik, nak qada balik, kata dia kepada Rasulullah SAW. Apakala didengar oleh Rasulullah SAW jawabku itu, kemudian lalu bersabda ia, qala fala idzan. Sabda Nabi, sekiranya engkau hendak membayar 2 rakaat sunat subuh yang tertinggal itu, maka tiadalah aku tegah akan dikau jikalau begitu. Kata Abu Isa, bermula hadis Qais ini tiada kami ketahui akan dia seumpama ini melainkan daripada hadis Sa'ad bin Sa'id radhiyallahu anhu. Jadi maknanya boleh sembahyang sunat selepas daripada sembahyang subuh fardu. Sembahyang sunat subuh tu boleh qada balik. Sunat subuh tertinggal, bolehkah qada kemudian daripada sembahyang subuhnya? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan inilah berkata satu kaum daripada ahli Mekah dengan ini hadis dalam masalah itu. Tiada memikirkan mereka itu akan salahnya bahawa sembahyang seorang akan 2 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu dahulu daripada terbit matahari. Wallahu alam. Dia boleh sembahyang. Lebih-lebih lagi penduduk Mekah, mereka kata tidak ada masalah. Tapi tuan-tuan, penduduk Mekah tidak ada masalah sembahyang apa-apa lepas subuh. Sekarang Mekah bukan waktu haram, tidak ada waktu haram, tidak ada masalah. Jadi ulama mengatakan, kalau kita baca hadis yang nanti kita akan baca, dia kata sembahyang tulu'ul syams selepas terbit matahari, yang mana lebih afdal? Maka qada itu selepas terbit matahari lebih afdal. Yang ini kita akan baca minggu yang ketiga nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. So kita berhenti di sini, kita buka soalan kalau ada soalan. Ini bulan 14. Okey, silakan kalau ada soalan. Kita sama-sama bincang. Ada soalan? Saya berat sangkaan itu harilah masa saya awal-awal COVID-19 ni. Saya kata saya berat sangkaan bukanlah punca daripada, saya dah beritahu masa tu lebih kurang sebulan lepas lah, dekat sebulan, di beberapa masjid di Garden Home dan Garden Street Home semua ni saya mengajar sana. Saya kata saya berat sangkaan bukan daripada kelawar, ular, katak semua ni. Saya lebih berat, saya kata berkaitan virus ni kait dengan babi.
Selepas saya cakap itu lebih kurang seminggu, tulisan Dr. Mazlan USM, dia kata kait banyak daripada rangsangan babi. Yang lain itu bersifat kemudian datang. Dan sebab itu, kalau kita tengok Nabi Isa AS akan datang, antara mission dia selain daripada mematahkan kepala salib, mana declare dia bukan son of God, kemudian membunuh Dajjal, kemudian menghapuskan jizyah, berlaku perang, maka tidak ada lagi jizyah, terus sama ada perang atau Islam. Dan yang keempatnya membunuh babi. Sebab apa Nabi Isa bunuh babi? Maka tidak mustahil daripada virus babi ini punca. Namun kita tak tahu dalam keadaan sekarang ni, ada yang kata virus ini memang biological warfare kan. Dia orang kata itu kita tak boleh lari. Namun dah ada terbukti. Kalau ada beberapa buku, ada satu buku Jawi dia tulis corona. Macam mana buku Jawi itu boleh tulis penyakitnya akan berlaku corona. Dan dalam tahun 81 tu satu orang Yahudi, the darkness apa benda tu. Jadi dia orang sebut tahun 2020. Dulu saya pernah cerita pada tuan-tuan dalam The New World Mapping. Saya baca tu, kita cerita The New World Mapping dalam pemetaan dunia baru tentang population orang Islam dengan orang bukan Islam. Bukan population manusia, population Islam dengan tak Islam. Mereka mengandaikan ni 20-20. Dan strategi Yahudi, dia kalau boleh nak kurangkan penduduk dunia hingga kepada 500 juta sahaja, akan bunuh semua orang Islam. Sebab tu selepas Modi berjumpa dengan Trump dan jumpa dengan Netanyahu, maka Modi telah bunuh orang Islam sekarang. Sekarang orang Islam telah dibunuh selain daripada Uyghur, selain daripada di Rohingya dan yang lain tempat. Maka sekarang ni pembunuh orang Islam di India, kerana mereka nak kurangkan benda tu. Adakah penyakit ini kait benda tu? Wallahualam. Namun ada tokoh-tokoh kita sebut begitu. Apapun tuan-tuan, dunia akan sampai penghujung. Allah akan bantu kita selama kita pegang agama. Satu saja, kita pegang agama, Allah bantu kita. Apa saja Allah selesaikan dengan kita bergantung pada Allah. Allah nak kita bergantung pada Allah, supaya jangan bergantung pada yang lain. Itulah tempat bergantung yang paling sekali yang Allah Ta'ala suka, supaya kita tak bergantung pada yang lain. Penyakit ni pun macam tu juga. Allah nak kita bergantung dengan Allah. Bila kita bergantung dengan Allah, Allah akan bantu kita. Wallahu a'lam. Kita jumpa insya-Allah minggu yang ketiga nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hadina wahdi bina min nas wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasallallahu fiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Subhanallah wa bihamdihi.